آل سيدنا محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Kitab Faridatul Faraid, muka surat 9. Saya ulang sekali lagi baris yang keempat daripada atas. Saya baca tempat ni 2-3 minggu dah ni. Saya ulang sekali lagi sebab ada orang minta lah. Minggu lepas saya sebut Qadariyah, Jabariyah. Dia kata memanglah dengar semua daripada budak lagi, tapi masih lagi tak boleh nak membezakan antara Qadariyah dengan Jabariyah. Kemudian ahli sunnahnya macam mana. Yang biasa saya sebut Qadariyah lawan Jabariyah, Qadariyah lawan Jabariyah. Lawan tu biasa mana lawan? Jadi ayat yang digunakan tu orang tak faham juga, tak faham ayat tu, salah cerita ayat lah. Qadariyah lawan Jabariyah. Lawan macam mana? Lawan dengan makna sebalik. Maknanya apa ke? Qadariyah, Jabar ni apa ke? Timur dengan barat dah kan? Timur dengan barat dah. Maknanya berlawan maknanya belah timur, belah barat. Gitulah. Belah kanan, belah kiri. Ahli sunnah duduk tengah. Jadi macam mana hak kata Qadariyah lawan Jabariyah, ahli sunnah duduk tengah. Ni waktu bit whiteboard ni. Yang mana insya-Allah lah di muka surat 12 nanti akan masuk pula bicara Qadariyah Jabariyah. Muka surat 12. Bagi atas sekali tu. Tapi lambat juga nak sampai situ tu. Kita bicara dahulu biar selesai. Kemudian terdahulunya di muka surat 7 dalam nota kaki bagi atas sekali nombor 1 tu pun sudah membicarakan berkaitan dengan Qadariyah Jabariyah. Jadi ada kata memanglah biasa dengar Qadariyah Jabariyah, tapi masih lagi tidak boleh nak membezakan antara Qadariyah Jabariyah dan ahli sunnah wal jamaah tu duduk tengah. Macam mana duduk tengah tu? Jadi kita baca baliklah di muka, kita baca lagi di muka surat 9 baik keempat daripada atas. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Dan setengah daripada ini, setengah daripada orang yang i'tikad bahawa sesuatu itu berkah dengan kuat, dengan kekuatan yang akan kuat oleh Allah Subhanahu wa taala padanya pada sesuatu. Hak kuah ni kita sudah sebut berulang kali. Jadi setengah daripada ini, setengah dengan makna apa di sini ni? Makna hak ni dengan pegangan hak kuah berkah tu pegangan yang kalau kira hampir sama. Tapi pegangan lain-lain kita akan bicara sekarang adalah pegangan Qadariyah, qadar, kudrah yang Tuhan letak di hamba. Orang yang i'tikadkan ni Qadariyah ni, orang di sini Qadariyah i'tikadkan bahawasanya hamba ini, hamba ni manusia, malaikat, jin memberi bekah. Hamba memberi bekah. Hamba memberi jadilah tau. Memberi bekah faham tau. Memberi bekah ni makna berhasil jadi tu.
bahawasanya hamba ini, hamba kita letak manusia lah senang. Tapi hamba di sini malaikat, jin dan manusia. Memberi bekah pada perbuatannya. Hamba beri bekah sendiri pada perbuatan hamba tu. Tapi hamba beri bekah pun dengan kudrah, dengan tenaga, dengan kuasa. Hak saya sebut dah minggu lepas, kudrah hadisah, kudrah yang baru. Kudrah Allah, kudrah qadimah, kudrah yang sedia kala, yang ada di zat Allah. Kudrah yang ada di hamba ni kudrah hadisah, hadis baharu. Kudrah baharu kan, dah zat tubuh kita pun baharu, kudrah yang ada di kita pun baharu. Jadi hamba memberi bekah dengan kudrah yang akan kudrah oleh Allah Subhanahu wa taala padanya, pada hamba. Ini qadariyah. Dulu quwwah, ketajaman di pisau, kepanasan di api. Jadi pisau memutuskan sendiri dengan tajam yang Tuhan letak di pisau. Api menghanguskan sendiri dengan panah yang Tuhan letak di api. Obat menyembuhkan sendiri dengan kandungan khasiat yang Tuhan letak di obat. Ini pegangan yang terpesong, yang khilaf ulama pegangan ni kafir ataupun pegangan ni pegangan yang dosa besar. Makna sekarang ni pisau bekah sendiri, api menghanguskan sendiri, obat menyembuhkan sendiri, tapi dengan kuat, dengan ketajaman, dengan kepanasan, dengan khasiat yang Tuhan jadikan di obat. Kemudian bukan Allah yang memutuskan, bukan Allah yang menghanguskan, bukan Allah yang menyembuhkan, tetapi dengan kuah yang Tuhan letak di pisau, di api, di obat. Ini pegangan yang khilaf ulama, kafir ataupun dosa besar. Kemudian Mu'tazilah Qadariyah ni gitu juga. Mu'tazilah Qadariyah gitu juga. Hamba memberi bekah dengan sendiri. Pisau memutuskan dengan sendiri. Dekat tu. Hamba bekah dengan sendiri, dengan kudrah yang Tuhan letak di hamba. Tadi dengan tajam yang Tuhan letak di pisau. Ini dia kata sama ni. Tapi pegangan lain-lain. Qadariyah hanya berkait dengan hamba. Pisau memutuskan, api menghanguskan, obat menyembuhkan, dengan kuah yang Tuhan letak di pisau, di api, di obat. Itu pegangan lain. Tapi pesengnya dekat-dekat. Hukumnya sama je. Khilaf pada kafir. Setengah mengatakan kafir, setengah mengatakan dosa besar. Pegangan yang mensyirikkan Allah pada perbuatan. Mensyirikkan Allah pada perbuatan lah. Jadi seolah-olahnya Allah ni bekerjasama dengan makhluk. Bekerjasama macam mana? Bekerjasama dengan bahawa bahagian Allah letak tajam di pisau, bahagian Allah letak panah di api, bahagian Allah letak khasiat di obat, bahagian Allah letak kudrah di hamba. Separuh je perbuatan Allah. Lepas tu putus perbuatan tajam di pisau, hangus perbuatan panah di api, menyembuhkan perbuatan khasiat yang Tuhan letak di obat. Jadi apa panggil ni? Bekerjasama. Allah buat sebahagian, makhluk buat sebahagian. Ini dia panggil kam muttasil pada perbuatan. Kita bicara dulu. Kam muttasil pada perbuatan, bicara wahdaniyah. Dia panggil apa ni? Bekerjasama. Allah buat separuh, makhluk buat separuh. Tajam mari mana? Allah buat. Panas mari mana? Allah buat. Khasiat dia obat mari mana? Allah buat. Kudrah dia hamba mari mana? Allah buat. Setakat tu je perbuatan Allah. Lepas daripada tu, perbuatan makhluk lah pula. Apa dia makhluk? Tajam tu makhluk Tuhan buat. Panas dia api tu makhluk Tuhan buat. Khasiat dia obat tu makhluk Tuhan buat. Kudrah dia hamba ni pun makhluk Tuhan buat. Makhluk lah tu. Kemudian tu makhluk pula yang memberi bekah. Panggil apa ni? Bekerja sama, berkongsi.
bukan muttasil pada perbuatan kita bicara dahulu. Tapi qadariyah hanya berkait dengan qudrah yang Tuhan letak di hamba. Tajam Tuhan letak di pisau, itu mana Mu'tazilah lain, nama lain. Tapi nampak tak sama dia? Sama tu. Hak ni Tuhan letak kuah di pisau. Hak ni Tuhan letak qudrah di hamba. Sampai masa kuah tu berkah, sampai masa qudrah tu berkah. Jadi macam sama kan? Tapi fahaman lain-lain ni, tapi sama-sama sesat. Sebab tu kadang-kadang ada orang pisau memutuskan dengan tajam yang Tuhan letak di pisau, dia kata Mu'tazilah qadariyah. Salah. Qadar ni qudrah. Tuhan letak qudrah di hamba, qudrah tu berkah. Bukan kuah di pisau. Kuah di pisau tak panggil qudrah. Tu puak lain tu. Tapi peseng pegangannya dekat. Nak tulis macam mana dia buat ibu ni. Nakwi beza antara qadariyah dengan jabariyah. Yang saya sebut lawang ni dengan bahawa sebalik. Sebalik tadilah. Timur dengan barat. Atau panggil lawan. Mana apa ni? Memang panggil apa? Lepas tu ahli sunnah duduk di tengah. Ahli sunnah duduk di tengah. Lepas tu kata ahli sunnah ni Jabariyah setengah, Qadariyah separuh dia kata. Jadi gitu. Qadariyah mengapa? Sebelah kiri. Hak berat ni Qadariyah. Jabariyah sebelah kanan. Pandai ni. Qadariyah hak paling berat. Jabariyah ni berat juga tapi belah kanan. Dia kanan kiri ni mana-mana berat. Mana? Abang apa dulu? Gerakan kanan, puak kanan. Pelampau gerakan kanan kiri apa dia? Jadi qadariyah hak paling berat, kiri. Jabariyah hak kanan. Ahli sunnah duduk tengah. Ni dia bagi ni, dia tak ahli sunnah separuh qadariyah, separuh jabariyah. Kena faham pula situ ayat tu. Lagi salah faham pula kan. Jadi nak faham beza antara qadariyah dengan jabariyah. Kemudian satu lagi sebelum saya nak tulis di whiteboard tu, saya biasa sebut dahulu berkaitan dengan qadariyah yang ijma' ulama' kafir. Itu qadariyah lain. Itu qadariyah yang menafikan ketentuan Allah dan menafikan tahu Allah. Itu bicara lain. Allah buat manusia. Langit bumi Allah buat, manusia Allah buat. Apa yang berlaku di manusia ni akan selepas Allah jadikan, Allah tidak menentukan serta Allah tidak tahu apa yang akan berlaku. Ini kafir ijma' ulama'. Dia panggil qadariyah juga tu. Tapi itu qadariyah bicara lain. Dia kata kena tulis whiteboard. Jadi saya akan selit juga qadariyah, hak kafir ijma' ulama' yang menafikan takdir Allah pada azal. Allah tidak menentukan dan Allah tidak tahu pun apa yang akan berlaku. Bila Allah Ta'ala tahu, selepas berlaku barulah Allah Ta'ala tahu. Lepas berlaku barulah Allah Ta'ala tahu. Kita pun tahu lepas berlaku. Tak nanti Allah Ta'ala ke kita tak tahu? Lepas berlaku tahu ke tak? Berlakulah. Allah gitu juga. Itu kafir ijma' ulama'. Hak ni qadariyah ni timbul di awal Islam. Timbul di awal Islam. Pada masa Imam Syafi'i itu lahir pada tahun 150 Hijrah. Imam Syafi'i kita lahir tahun 150 Hijrah. Fahaman qadar ni pupus dah. Mana? Timbul di kurung yang pertama. Di akhir kurung yang pertama, qadariyah hak bicara lain ni. Hak ni jarang dibicarakan. Sebab bila sebut kata qadariyah, pergi kepada qadariyah lawan jabariyah. Lawan tu nak faham.
Apa makna lawan? Ni sebalik. Adapun hak saya sebut tadi, Qadariyah tu, itu menafikan ketentuan Allah yang bersifat dengan iradah. Allah menjadikan langit, Allah menjadikan bumi, Allah menjadikan manusia. Selepas Allah jadikan manusia, apa yang akan berlaku di manusia, Allah tidak menentukan serta Allah tidak mengetahui. Bila Allah mengetahui, sampai masa berlaku perkara tersebut, itu memang kafir ijma' ulama' sebab menafikan ilmu Allah. Menafikan ilmu Allah, habis. Kafir lalu dah. Menafikan ilmu Allah bererti Allah jahil. Tahunya kemudian. Jahil jugalah panggilnya. Faham tak ni? Mengetahui kemudian dipanggil jahil juga. Sebab apa? Sebab sebelum tu jahil. Tahunya kemudian. Kalau berpegang seumpama tu kafir ijma' ulama'. Itu Qadariyah yang menafikan ketentuan Allah pada azal. Itu qadar lain. Jadi nak sebut Qadah Jabariyah ni, saya akan sentuh juga hak Qadariyah hak saya sebut tadi. Cuma nak tulis dua ibuk macam mana? Nak letak ni, nak letak dua ibuk tu. Dia apa dah? Dia bicara Qadariyah Jabariyah. Dia bicara berkaitan dengan yang pertama, ikhtiar ke. Ikhtiar ini mana? I-E-S. I-E-S. Ini. Ikhtiar jadi tak tulis tu. Bukan amanah ikhtiar ni. Amanah ikhtiar pula kan. Amanah ikhtiar aja gitu. Jadi tu cakap Terengganu. Jadi berkesanlah. Oh, warna tak ada. Ada buat pula Ni cuba mi cari hak wak ibok ni. Cari maka-maka. Sekarang ikhtiar usaha hamba. Ikhtiar usaha hamba. Allah lah tak ada. Kemudian berhasil apa yang hamba ikhtiar usaha. Berkesan, berhasil lah. Nak hak gini. Nak hak gini. Nak ni. Biru. Dah nak hak. Hak khat, bukan hak bulat gitu. Kita ambil Qadariyah. Allah tak ada dakwah. Qadariyah. Kemudian kita bubuh jauh sikit Jabariyah. Sebab tadi kata lawan kan.
Lawang di sini dengan bahawa sebalik-sebalik. Jabariyah. Ada? Ada tak? Ha? Qadariyah, Jabariyah. Dia Qadariyah ni ikhtiar usaha mutlak hak hamba. Pandai ni. Ikhtiar usaha hak hamba. Qadariyah. Hak hamba. Kemudian berkesan pun hak hamba. Tapi berkesan hak hamba dengan kudrah yang Tuhan letak di hamba. Dengan kudrah yang Tuhan letak di hamba. Kita bicara, kita baca kitab tadi. Sekarang itu usaha mutlak hak hamba. Berhasil itu usaha hak hamba juga dengan kudrah yang Tuhan letak di hamba. Sekarang usaha ni usaha ikhtiar, hati memilih. Usaha ni usaha gerak diam hamba untuk melakukan perkara yang dipilih oleh hamba. Pandai ni. Jadi ikhtiar usaha hak hamba berhasil pun hamba yang menjadi dengan kudrah yang Tuhan letak di hamba. Situ. Dengan kudrah yang Tuhan letak di hamba. Kerana dicari lagi tu. Bukan apa sebenarnya, kalau hak ni sedap sikit nak tulis, biar. Tak apa. Dengan kudrah yang Tuhan letak di hamba. Jadi sekarang ni hamba yang berbekas. Hamba yang menghasilkan usaha hamba. Tetapi dengan kudrah yang Tuhan letak di hamba. Hak ni hak Qadariyah. Hak Jabariyahnya kedua-dua tidak ada. Ikhtiar usaha hamba tidak ada. Ikhtiar usaha hamba pun tidak ada. Berkesan lagilah tidak ada. Ni Jabariyah. Tanda ni. Maknanya sekarang ni ikhtiar usaha hamba satu. Berhasil satu. Berkesan satu. Jadi Qadariyah ni dua-dua hak hamba. Jabariyah dua-dua tidak ada. Lepas tu kata berlawan, pada berlawan. Ikhtiar usaha Qadariyah hak hamba. Berhasil hamba yang menjadi, bukan Allah. Jabariyahnya dua-dua tidak ada. Ikhtiar usaha pun tidak ada. Berkesan pun tak ada. Hak Tuhan belaka. Tu Jabariyah. Hak Tuhan belaka. Tak ada hak hamba. Jadi kalau tak ada hak hamba, tak ada peranan hamba yang dinamakan ikhtiar usaha, bercanggah dengan ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Akan dikau kami yang sembah, hamba yang sembah, kami yang sembah. Tiba-tiba Jabariyah berpegang kami tak ada. Ikhtiar usaha kami tak ada. Itu bercanggah dengan ayat Al-Quran. Itu Jabariyah. Maknanya Jabariyah tak ada belaka dua-dua. Ikhtiar usaha hamba pun tak ada. Kalau ikhtiar usaha hamba tak ada, berkesan lagi tak ada. Itu Jabariyah. Kita ahli sunnah di tengah. Ahli sunnah wal jamaah di tengah. Kita buat ASWJ je dah. Faham tak? ASWJ ahli sunnah wal jamaah. Ahli sunnah wal jamaah, hamba ada ikhtiar dan usaha. Ahli kata ya. Ganggu orang lalu. Ni soal ahli kata ni. TBN 1331. Okey. Jadi sekarang ni Qadariyah ikhtiar usaha hamba. Berkesan hamba. Jabariyah dua-dua tidak ada hamba. Kosong. Ahli sunnah di tengah, separuh-separuh. Di tengah macam mana? Hamba ada ikhtiar usaha. Sama seperti Qadariyah. Tetapi tidak bekas sama sekali. Ni nak kena ni. Buat kena.
Buat panas sini, kemudian pakau. Ke mana? Ha? Adapun Jabariyah berkesan pun tidak. Hak nun pun tidak, istiusaha pun tidak. Pada ni. Atau panggil tengah ahli sunnah. Jadi Qadariyah istiusaha hak hamba, berkesan hak hamba. Jabariyah kedua-dua tidak ada bagian hamba. Ahli sunnah ni separuh. Hamba ada istiusaha seperti Qadariyah. Tidak bekas seperti Jabariyah. Tapi Jabariyah bukan tak bekas. Jabariyah ni istiusaha pun tak ada. Jadi ahli sunnah ada istiusaha macam Qadariyah. Tapi tidak macam Qadariyah. Sebab apa? Sebab tidak bekas. Faham tak? Qadariyah istiusaha hak hamba. Kemudian memberi bekas. Jabariyah hamba tidak ada istiusaha. Sama telahlah beri bekas lagi jauh. Tidak ada hamba. Ahli sunnah di tengah. Hamba ada istiusaha hamba tidak beri bekas. Ada ni. Hari ni kita pakai whiteboard macam dalam sekolah boleh tanya tahu? Boleh tanya. Ada tu guru kata, nak belajar jangan cari tubuh hak berjalan pergi mari dia kata. Ni jalan pergi mari dah ni. Pergi situ, pergi sini. Ambo kata jalan pergi mari, nak suduk diam je dia kata. Mana macam gajah di majlis surah, duk congok atas latang. Jangan cari hak tubuh pergi mari tak tetap dia kata. Hak pergi mari tu pula, hak tukang ngajar tu pula. Orang puang pula jangok. Hak pelajar pula, anak murid lelaki hak akhir balik lama dah. Pada tengok ustazah je lah. Khoya gitu je. Mana boleh nak tanya nak apa? Sekarang Qadariyah istiusaha hak hamba. Lepas tu hamba memberi bekas dengan kudrah yang Tuhan letak di hamba. Dengan kudrah yang Tuhan letak di hamba. Jabariyah hamba tidak ada apa-apa, istiusaha pun tidak ada, memberi bekas lagilah tidak ada. Ahli sunnah separuh-separuh. Hamba ada istiusaha seperti Qadariyah, tetapi tidak beri bekas. Tidak beri bekas ni Jabariyah memang tak beri bekas. Tapi Jabariyah bukan hamba tak beri bekas, istiusaha hamba pun tak ada awal-awal lagi. Ini panggil tengah antara ahli sunnah Jamaah dengan Qadariyah dan Jabariyah. Jadi Qadariyah lawan Jabariyah. Pada ni. Qadariyah lawan Jabariyah. Mana pelawan? Qadariyah ni istiusaha hamba, berkesan pun hamba. Jabariyah istiusaha hamba tak ada, berkesan lagi tak ada. Atau makna lawan. Mana lawan ni mana? Kanan kiri lah. Kanan kiri. Ahli sunnah di tengah. Kanan pun tidak, kiri pun tidak. Tetapi kalau nak kira kiri, Qadariyah kiri. Sebab kiri dengan kanan ni, kiri hak berat. Ke kanan hak berat. Hak salah belaka ni. Kiri ni sebab apa dia hak berat? Sebab Qadariyah ni khilaf ulama kafir ataupun dosa besar. Jabariyah tidak ada ulama menghukumkan kafir. Mu'tazilah lah Jabariyah ni terpesong juga Jabariyah. Tapi tidak ada ulama yang menghukumkan kafir. Jadi maknanya antara terpesong Qadariyah dengan Jabariyah, Qadariyah yang lebih terpesong. Sebab apa? Sebab hamba yang lebih bekas. Jadi Qadariyah kita panggil kiri lah. Jabariyah terpesong sebelah kanan. Jadi kalau kita kata Qadariyah ni telajau, Jabariyah ni tundur sangat. Mana tundur sangat? Tak ada apa satu hamba Tuhan tundur sangat. Jangan kita ahli sunnah wal jamaah wajib berpegang hamba ada istiusaha. Berpeganglah hamba ada istiusaha. Kita lajak pula dah istiusaha hamba beri bekas. Ni Qadariyah. Jadi macam Jabariyah ni diterundur, tak ada Tuhan belaka.
Wajib berpegang, hamba ada pilihan. Iyyaka na'budu, kami yang sembah. Wajib berpegang, hamba ada pilihan. Oh, hamba ada pilihan. Hamba yang bekas sendiri. Oh, kita lajak pula kepada Qadariyah. Belah kiri pula. Nak duduk tengah molek Jangan terundur sangat-sangat. Takut dah lalu jadi Jabariyah. Jangan berani sangat-sangat. Jadi telajak, jadi Qadariyah. Itu bandingan. Terundur sangat-sangat Jabariyah. Tak ada. Tuhan belakang. Hamba ada pilihan dan perbuatan, wajib berpegang. Hamba ada ikhtiar dan usaha. Pilihan dan perbuatan dipanggil tu. Itu usaha dipanggil pilihan dan perbuatan. Ikhtiar ni pilihan. No, pilihan, lepas tu usaha dipanggil perbuatan hamba. Hamba ada pilihan dan perbuatan. Jadi sekarang ni wajib berpegang, hamba ada pilihan dan perbuatan. Tiba-tiba mari telajak pula dah, hamba bekas sendiri dengan kudrah yang Tuhan letak di hamba. Telajak jadi Qadariyah. Kata nak letak molek ahli sunnah ni, kata nak pakai molek ni kena Jabariyah mana, Qadariyah mana. Sebab apa? Sebab duduk tengah ni. Dak duduk molek terundur Jabariyah. Dak duduk molek telajak Qadariyah. Macam sebut minggu lepas lah. Orang tua duk cakap semua Qadariyah, Jabariyah. Ahli sunnah jemaah, Qadariyah, Jabariyah. Ahli sunnah jemaah, Qadariyah, Jabariyah. Sebab apa? Sebab dekat-dekat dekat-dekat. Jadi Qadariyah, hamba ada pilihan dan perbuatan. Perbuatan hamba lah yang beri bekah, berkesan dengan kudrah yang Tuhan letak di hamba. Ini kita bicara kita tadi kan. Hamba menjadikan dengan kudrah yang Tuhan jadikan di hamba. Dan setengah daripada ini orang yang iktikad bahawa hamba itu memberi bekah, berkesan dengan memberi bekah pada perbuatannya. Ini perbuatan hamba ni. Dengan kudrah. Dengan kudrah yang akan kudrah oleh Allah padanya, pada hamba. Ni Qadariyah. Hamba bekah berkesan dengan perbuatan hamba yang Tuhan letak kudrah di hamba. Jadi kudrah ni mari mana? Mari daripada Allah yang jadikan. Tapi sampai masa berkesan, Allah yang bekah. Ada. Kudrah yang Allah letak di hamba ni lah yang bekah. Berkesan dah. Buat dua dah. Bekah dah. Hak ayat kita. Bekah. Adapun kita bicara dahulu kuah. Pisau. Kita sebut dah kuah kan? Pisau tajam di pisau, panah di api, khasiat di obat. Tapi kita ambil sambung dia dengan pisau. Sekarang ni Tuhan letak kuah di pisau. Tuhan letak kuah di pisau, putus perbuatan kuah itulah. Bukan perbuatan Allah. Hamba kudrah ni lah yang bekah. Kan dekat-dekat tu kan. Tapi cuma hak kuah ni, hak kuah dipanggil puak tabaiyin dipanggil. Kita nak tambah-tambah sikit lah. Dia hak kuwatun. Hak kuwatun. Dipanggil puak ni puak tabaiyin. Tabaiyin ni dipanggil puak tabiat. Tabiat semula jadi. Tabiat. Abang apa? Semula jadi tau. Semula jadi. Puak semula jadi ni, puak tabaiyin ni, pisau memutuskan secara semula jadi. Dengan tajam yang Tuhan letak di pisau. Ni. Hak khilaf ulama, kafir ataupun dosa besar. Yang sama macam Qadariyah.
Qadariyah kan khilaf ulama, satu kata kafir, satu kata fasik. Dosa besar. Kita dah tahu fasik dosa besar. Jadi hak kuah ni gitu juga. Puak Tabaiyin ni berpegang pisau memutuskan secara semula jadi, pisau memutuskan sendiri, bukan Allah yang memutuskan, tetapi dengan kuah tajam yang Tuhan letak di pisau. Hamba bekas sendiri dengan kudrah yang Tuhan letak di hamba. Ni Qadariyah. Pisau memutuskan sendiri dengan tajam kuah yang Tuhan letak di pisau. Tabaiyin. Akidah mereka khilaf ulama kafir ataupun dosa besar. Hak Tabaiyin ni. Satu lagi puak Tabaiyin, pisau memutuskan sendiri-sendiri, tidak berkait dengan tajam yang Tuhan letak di pisau. Itu kafir ijma' ulama. Itu Tabaiyin yang pertama. Dia panggil Tabaiyin ni ada dua puak. Satunya puak Tabaiyin ni puak tabiat. Ada tahu tabiat? Semula jadi. Semula jadi. Pisau secara, kalau kita cakap teranung kok, secara bahasa dia, secara peseng dia, jenis dia. Jadi peseng pisau, jenis pisau, bahasa dialah pisau memutuskan. Jadi bukan Allah yang memutuskan. Bukan Allah yang memutuskan. Jadi puak ni pisau secara tabi'ah. Dia panggil Tabaiyin, puak Tabaiyin, puak tabi'ah. Jadi pisau secara semula jadi memutuskan. Bukan Allah yang memutuskan. Pisau memutuskan dengan tak ada dengan kuat, tak ada dengan tajam yang Tuhan letak di pisau. Itu kafir ijma' ulama. Hak kita bicara dah terdahulu dalam kitab kita ni. Hak permulaan disebutnya dalam kitab ni. Mana? Muka surat 9 hak atas sekali tu. Maka barang siapa i'tiqadkan bahawasanya sesuatu itu memberi bekah dengan ilah ni hak bergerak cicing tu, atau dengan tabi'ah, yang ni dengan zat, dengan diri pisau tu, maka tiada khilaf pada kafirnya. Hak yang keduanya, dan barang siapa i'tiqadkan bahawasanya memberi bekah sesuatu tu bekah dengan kuah yang dijadikan akan kuah oleh Allah Ta'ala padanya, maka itu fasik lagi mubtadi' dan pada hukumnya khilaf. Hak kuah puak tabi'ah. Tetapi memanglah pisau secara semula jadi memutuskan, tetapi pisau pun bukan sendiri-sendiri juga, dengan kuah, dengan ketajaman yang Tuhan bubuh di mata pisau. Hak ni hak khilaf ulama kafir ataupun dosa besar. Adapun pisau memutuskan sendiri secara semula jadi, tidak berkait pun dengan kuah, dengan ketajaman yang Tuhan letak di pisau, semata-mata pisau memutuskan. Itu kafir ijma' ulama. Semayang puasa wajib diqadakkan kembali. Waktu kafir ijma' ulama. Adapun dengan kuah ni, dengan ketajaman di pisau, khilaf ulama kafir atau berdosa besar. Sama juga dengan persoalan hamba. Kita bicara hamba, manusia, malaikat, jin. Manusia bekas sendiri, bukan dengan kudrah yang Tuhan letak di manusia. Itu bukan sama juga kafir ijma' ulama. Bukan Qadariyah. Qadariyah hamba bekas sendiri dengan kudrah yang Tuhan letak di hamba. Barulah khilaf ulama kafir ataupun dosa besar. Jadi di situ antara pisau dengan hamba sama je. Ni cerita contoh pisau. Dia selain daripada hamba ni malaikat, jin dan manusia, selain itu banyaklah. Pisau ke, api ke, nasi ke, air ke, kipas ke, ekong ke, segala-gala ni. Segala-gala yang berlaku ni. Ada. Tapi kita misal pisau tu sahaja. Jadi satunya makhluk ni adalah hamba. Hamba ni malaikat, jin dan manusia. Lepas tu selain daripada tu, pisau, api, nasi, air, semua perkara tu.
Sekarang ni antara dua pahaman ni lebih kurang je. Satunya hamba bekas sendiri yang tidak berkait dengan kudrah Allah jadikan dia hamba. Itu kafir ijma' ulama. Pisau memutuskan sendiri, tidak ada kait pun dengan tajam yang Tuhan letak di mata pisau. Itu kafir ijma' ulama. Hamba bekas sendiri dengan kudrah yang Tuhan letak di hamba. Ini qadariyah khilaf kafir ataupun dosa besar. Pisau memutuskan sendiri dengan kuat, dengan kekuatan tajam yang Tuhan jadikan di mata pisau. Puak tabai ini khilaf kafir ataupun dosa besar. Nampak tak situ antara contoh pisau sesuatu dengan contoh hamba. Tapi hak qadariyah ini adalah berkait dengan hamba. Selain daripada hamba, dia panggil puak tabaiyin. Puak terpesonglah gitulah. Kan? Hari ni perlu berdiri ni rapat sejam setengah lagi. Dia hak kuah ni selain daripada hamba lah. Hak kudrah ni malaikat, jin dan manusia. Malaikat Tuhan letak kudrah di malaikat. Jin Tuhan letak kudrah di jin. Manusia Tuhan letak kudrah di manusia. Lepas tu di makhluk yang lain ni Tuhan letak kuah. Macam biasa contoh ulang-ulang tu kan. Obat. Ada tak kandungan? Kandungan tu kuah dia panggil. Tuhan, bagi mana kandungan tu? Allah yang bubuh di situ. Kalau kata pemakanan, habbatus sauda ke, minyak zaitun ke, kherma ke, orang sekarang dikaji, apakah kandungan dalam habbatus sauda? Apakah kandungan dalam minyak zaitun? Apakah kandungan dalam kherma contohnya? Itu semua dipanggil kuah yang Tuhan jadikan. Sampai masa lepas makan habbatus sauda jadi sehat contohnya. Sehat tu bagaimana? Mari daripada hak kuah hak Tuhan letak. Ini akidah yang tabai, akidah yang sesat. Ahli sunnah tetap dah. Kudrah ni Allah jadikan di hamba. Kuah Allah jadikan di obat dan pemakanan. Berkesan berhasil kesemuanya perbuatan Allah Subhanahu wa taala, makhluk tak bekas sama sekali. Itu ahli sunnah. Tapi ahli sunnah berpegang memang Tuhan letak kudrah pada hamba. Ahli sunnah memang berpegang Allah letak kuah tajam di mata pisau. Allah letak kuah di pemakanan, di obat. Memang kita berpegang seumpama tu. Kajilah, memang ada lah. Dan kita pun merasai apabila kita ada kudrah, ada tenaga, kita pun merasai. Tetapi adakah kudrah yang Tuhan letak di hamba bekas? Kudrah ni dipanggil apa? Dipanggil makhluk. Kuah ni dipanggil apa? Dipanggil makhluk. Apa makna makhluk? Barang yang menjadi akan dia oleh Allah. Jadi makhluk bekas tak? Makhluk tak bekas. Ada tak kudrah di makhluk ni? Ada Tuhan jadikan. Ada tak kuah di pisau, di pemakanan? Ada Tuhan jadikan. Tapi makhluk tak bekas sama sekali. Berlaku kesemuanya adalah perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu ahli sunnah wal jamaah. Kan ya? Tetapi kalau hamba bekas sendiri-sendiri, tidak berkait dengan kudrah yang Tuhan jadikan dia hamba, itu kafir ijma' ulama. Kalau kata pisau memutuskan sendiri-sendiri, tidak berkait dengan kuah tajam yang Tuhan jadikan di pisau, itu kafir ijma' ulama. Dia hak qadariyah ni, lepas tu tabaiin hak kuah ni tak letak kafir sebab apa? Sebab dia ada sikit lah, ada apa? Ada kait dengan Allah. Betul lah. Kudrah bekas. Kudrah hamba bekas. Kudrah ni bagaimana? Allah juga. Betul lah. Pisau memutuskan sendiri dengan tajam. Tajam bagaimana? Bagi Allah yang letak. Dia ada sikit lah. Sakut dengan Allah. Sebab tu pandangan muktamad mengatakan dosa besar tak hukum kafir.
Tapi saya sebut berulang kali dah, dosa besar akidah, sebesar-besar dosa, malaikat akan catat dosa besar akidah setiap saat selama mana berpegang akidah yang salah. Dalam semayang, malaikat catat dosa besar. Dalam bulan Ramadan puasa, malaikat catat dosa besar. Berada di tanah haram Mekah Madinah, malaikat catat dosa besar. Semayang, puasa, haji, walaupun atas pandangan muktamad sah, tidak kena qada, tapi kosong, tidak ada pahala. Bahkan sepanjang masa, malaikat catat dosa besar akidah terpesong. Tu tak ada tu. Tapi cuma pandangan muktamad tahu kau kafir. Kalau kau kafir, habis lah. Kenapa pandangan muktamad tahu kau kafir? Memanglah hamba bekas sendiri dengan kudrah. Tapi kudrah mari mana? Allah yang buat. Memanglah pisau memutus sendiri dengan tajam yang ada di mati pisau. Dah tajam siapa buat? Allah buat. Tapi kok mana pun Qadariyah berpegang hamba memberi bekas dengan kudrah yang Tuhan jadikan dia hamba. Pisau memberi bekas dengan kuah tajam yang Tuhan jadikan dia mata pisau. Tetap dah akidah yang mensyirikkan Allah pada perbuatan. Tetap dah tu. Mensyirikkan Allah pada perbuatan. Apa makna syirik? Bersekutu. Apa makna bersekutu? Sekarang ni kudrah mari mana? Mari daripada Allah bubuh. Lepas itu, kudrah pula berperanan. Jadi berkesan satu-satu perbuatan ni, capur dua. Allah separuh. Mana Allahnya? Kudrah ni Allah bubuh. Lepas tu, kudrah separuh. Sebab kudrah jadi bekas. Bukan Allah dah. Tapi kudrah ni siapa buat? Allah buat. Lepas tu berkesan ni, siapa buat? Kudrah yang buat. Kudrah di hamba yang buat. Tapi kudrah mari mana? Mari daripada Allah yang buat. Ni panggil kosi. Ni dia panggil apa itu? Kam muttasil pada perbuatan. Jadi banyak kita ni. Ingat tak lagi kam muttasil, kam munfasil? Ni lepas-lepas belaka dah ni bukan ilmu baru ni. Sebut kam muttasil pening balik susah jadinya. Tak alih kitab lah kitanya, bundur di sifat wahdaniyah lah pulaknya. Dia ada satunya kam muttasil. Satu dia panggil kam munfasil. Muttasil ni mana apa? Berhubung. Munfasil makna apa? Berasing-asing. Faham tak? Berasing-asing itu munfasil. Berhubung. Berhubung. Mak wajib muttasil. Mak jaih munfasil. Faham? Faham tak? Mak wajib muttasil, faham? Mak jaih munfasil? Gitulah. Mak wajib muttasil. Ja'ah. Mak wajib muttasil. Mak jaih munfasil. Mak munfasil ni berasing-asing. Apa dia kan muttasil pada perbuatan? Pada perbuatan. Makna apa ni? Bekerjasama antara perbuatan Allah yang menjadikan kudrah di hamba dan perbuatan kudrah yang bekas. Bekerjasama separuh-separuh. Tu muttasil. Mana apa ni? Berkongsi. Sini kalau kata muttasil juga, mana asal dia berhubung. Kita letak makna berkongsi. Berkongsi dengan makna apa ni? Allah separuh, makhluk separuh. Mana bahagian Allah? Jadikan kudrah di hamba. Lepas tu, kudrah di hamba ni lah pula yang memberi bekas. Apa ni? Berkongsi. Jadi berhasilnya usaha hamba bukan kudrah semata-mata. Allah juga sebab kudrah ni mari daripada Allah yang letak di hamba. Tu berkongsi. Hak munfasil ni, ni kapit ijma' ulama. Hamba semata-mata bekas. Yang tak ada kait dengan kudrah. Ni munfasil, berasing-asing betul, tak ada kaitan pun dengan Allah. Ni kafir ijma' ulama. Sekarang Allah bahagian buat langit, Allah bahagian buat bumi. Itu kerjaan Allah. Kerjaan hamba beri bekas sendiri-sendiri, tidak berkait pun dengan kudrah yang Allah Ta'ala jadikan di hamba. Tu berasing-asing sungguh, tak ada kosi langsung. Tu kafir ijma' ulama. Munfasil ni maknanya bahagian Allah, bahagian Allah.
Buat langit, buat bumi. Bagi hamba, tak ada kaitan dengan Allah. Atau munfasil, berasing-asing khija. Suku-suku khija. Atau kafir ijma' ulama. Kita pergi kepada pisau. Mana hak muttasil, mana hak munfasil kalau pisau. Hak muttasilnya berkongsi. Pisau memutuskan, betul? Tetapi dengan tajam, mari daripada Allah jadikan. Qasi dia panggil. Mana Allah separuh, pisau separuh. Allah hijanya bubuh tajam di pisau. Habis hija Allah. Tajam di pisau tu pula yang memutuskan. Ni panggil qasi. Ni kan muttasil pada perbuatan. Hak munfasilnya pisau semata-mata yang memutuskan. Tidak berkait pun dengan tajam yang Tuhan letak di pisau. Atau munfasil. Dia panggil apa ni? Berasing-asing sungguh hijaannya. Mana putus ni tak ada kaitan dengan Allah. Tak ada kaitan dengan kudrah dan iradah Allah. Munfasil. Waktu kafir ijma' ulama. Ada ni. Gimana? Okay, jadi payah pula hak muttasil munfasil ni. Hak munfasil ni kan ni berbilang. Berbilang. Tukang buat ramai. Bukan Allah je tukang buat. Kita berpegang wahdaniyah pada perbuatan. Semua perbuatan Allah. Ni kita berpegang. Hak kam ni berbilang tukang buat. Bukan Allah saja yang buat. Tapi Allah ada juga situ berkongsi antara Allah dengan hamba. Hamba boleh bekas dengan kudrah yang Allah bubuh di hamba. Kan ada kongsi situ kan? Memanglah hamba boleh bekas. Tapi hamba boleh bekas pun mari mana tu? Mari daripada kudrah tenaga yang Tuhan letak ni. Mana pun. Atau mari kongsi. Dia panggil muttasil. Ni hak khilaf ulama kafir ataupun dosa besar. Hak munfasilnya hamba semata-mata boleh bekas. Tak berkait pun dengan kudrah yang Allah Ta'ala jadikan di hamba. Itu berasing-asing hija sungguh. Itu kafir ijma' ulama. Pisau memutuskan dengan tajam yang Tuhan letak di mata pisau. Berkongsi dia panggil. Bekerjasama dia panggil kan muttasil pada perbuatan. Khilaf kafir ataupun dosa besar. Hak munfasilnya pisau semata-mata secara tabiat, secara semula jadi yang memutuskan yang tidak berkait pun dengan tajam yang Tuhan jadikan di pisau, dia panggil munfasil. Berasing-asing tak kait pun dengan Allah. Atau kafir ijma' ulama. Mana? Kita nak cerita hak qadariyah ni, cuma kita sambilkan sekali dengan cerita hak kuah tu lah, hak tabaiin tu, cerita sekali. Tapi kita nak fokus kepada hak qadariyah ni. Lawan kepada jabariyah. Qadariyah itu usaha hamba berkesan wibekas hamba dengan kudrah yang Tuhan letak di hamba. Jabariyah langsung tak ada. Hamba tidak ada pilihan, hamba tidak ada perbuatan, memberi bekas lagilah jauh tidak ada. Ahli sunnah, hamba ada pilihan dan perbuatan kita usaha, tetapi tidak beri bekas. Yang menghasilkan perbuatan hamba tetap Allah Subhanahu wa taala. Ni ahli sunnah ni, pakar ni. Itu usaha hamba ada. Kan? Sebagaimana hak kita baca dahulu di muka surat 7. Hak nota kaki tu kan? Hak nota kaki di muka surat 7. Hak nota kaki di muka surat 7 tu bicara wahdaniyah tu, bicara wahdaniyah. Qauluhu dibangsakan kepadanya, kepada hamba, atas wajah kasbun. Kasbun ni usaha. Dan ikhtiyarun. Ni usaha ni dia panggil kasbun. Kasbun. Ni dia panggil ikhtiyarun. Ikhtiyarun terjemahnya ikhtiar. Senang tau. Ikhtiyarun terjemahnya ikhtiar. Kasbun terjemahnya usaha.
Artinya dibangsakan perbuatan kepada yang lain daripada Allah Ta'ala, hamba lah. Atas jalan usaha dan pisau. Pisau ni usaha lah. Ada usaha pisau. Tahu pisau? Bukan berpisah, bukan ni. Pisau lah, pisau. Ini bahasa Terengganu pisau ni. Pisau. Usaha lah, usaha. Atas jalan, hamba ni atas jalan usaha. Dengan diiktibarkan usahanya, iaitu bergantung kudrahnya yang baharu dengan benda buat itu. Sebab apa? Sebab hamba ada kudrah, maka hamba ada usaha. Tapi kudrah ni tak boleh bekas. Dan dengan iktibar memilih pada zahir akan mengerjakannya. Pada zahir dia pilih kan? Dia pilih pada zahirnya. Kan kita buat apa-apa ni, kita pilih ke tak? Kita mari masjid surah Imam ni, kita pilih kan? Jadi kita mari itu usaha, pisah dia panggil. Kita pilih, kita usaha ni dengan iktibar memilihnya pada zahir. Dan pada menafikan perbuatan yang lain daripada Allah itu, menolakkan perkataan Mu'tazilah bahawasanya hamba itu menjadikan segala perbuatan dia ikhtiari seperti makan dan minum. Maknanya nak menafikan, makna berkesan ni perbuatan Allah, bukan perbuatan hamba. Sebab nak tolak akidah Qadariyah yang berpegang perbuatan hamba bekas dengan kudrah yang Tuhan jadikan dia hamba. Dan pada menafikan usaha bagi menolak, dan pada menyabitkan usaha bagi hamba itu, menolak perkataan Jabariyah, perkataan mana pegangan, bahawasanya tiada bagi hamba itu usaha sekali-kali, tak ada pada zahir dan batin. Dan i'tikad yang sebenar itu, i'tikad ahli sunnah, bahawasanya tiada bekas oleh hamba pada sesuatu sekali-kali. Hanya sesungguhnya ada bagi hamba itu usaha dan pilihan pada zahir jua. Pada zahir jua. Pada zahir jua. Apa maksud? Ni nak kena jaga pula. Memang ahli sunnah wal jamaah berpegang hamba ada ikhtiar usaha, tapi pada zahir jua. Hakikinya macam Jabariyah juga, hamba tidak ada apa sekarang. Baik dia. Ada. Dan i'tikad yang sebenar itu, i'tikad ahli sunnah wal jamaah, bahawasanya tiada memberi bekas oleh hamba pada sesuatu sekali-kali. Hamba tak beri bekas sekali-kali. Dan hanya sesungguhnya ada bagi hamba itu usaha dan pilihan, ikhtiar pada zahir jua. Jabariyah ni menafikan ikhtiar usaha hamba pada zahir dan pada batin. Apa maksud? Jabariyah menolak perkataan Jabariyah bahawasanya tiada bagi hamba itu usaha sekali-kali pada zahir dan pada batin. Kita ahli sunnah jemaah, hamba ada ikhtiar usaha pada zahir sahaja. Jabariyah, hamba tidak ada ikhtiar usaha zahir dan batin. Satu hal pula, nak kena mati molek. Tak, sekarang ni bagi gini dah. Siapa masa tak jadi ahli sunnah juga. Tak jadi ahli sunnah. Tapi Jabariyah pun tidak, Qadariyah pun tidak, tapi ahli sunnah pun tidak. Sekarang kita wajib berpegang hamba ada pilihan. Pada zahir jua, batin hakiki Tuhan belaka. Oh, lalu gitu gak Jabariyah. Memang hakikinya Jabariyah. Sebab ada golongan sekarang, tapi dia kata ahli sunnah, tak boleh bekas. Tak boleh bekas, betul tak boleh bekas. Bila tak boleh bekas, bukan Qadariyah. Ahli sunnah jemaah berpegang hamba ada ikhtiar usaha, maka bukan Jabariyah. Tiba-tiba ikhtiar usaha hamba ni mutlak hak hamba zahir dan batin. Itu bukan ahli sunnah. Bukan.
Oh susah jadi nak duduk molek. Kita cerita secara permulaan. Qadariyah, hamba ada pilihan dan perbuatan serta memberi berkat dengan kudrah yang Allah letak di hamba. Jabariyah, hamba tidak ada sebarang peranan. Hamba tidak ada ikhtiar dan usaha sama telah lah nak beri berkesan. Tidak ada hamba. Ahli sunnah ambil separuh-separuh. Hamba ada ikhtiar usaha seperti Qadariyah, tetapi tak beri bekas seperti Jabariyah. Tetapi di sini hamba ada pilihan dan perbuatan seperti Qadariyah, bukan seperti sungguh. Oh, ni ada pula terlajak seperti sungguh. Dengan mana apa? Itu usaha hamba ni zahir batin hak hamba. Itu bukan ahli sunnah. Pukul berapa? Pukul 10. Dia dah pakai asa dah hari ni buat raya. Tak boleh duduk dah, duduk tak bangun. Tu kan. Kena duduk dulu biar jalan tong. Tong jalan dah tau. Rehat dulu. Tak apa lagi, suruh rehat dulu. Minum air dulu. Minum air dulu. Tong tu jalan dah tau. Jadi sekarang ni kita kata hamba ada ikhtiar usaha seperti Qadariyah berpegang. Ikhtiar usaha hamba tidak boleh bekah seperti Jabariyah berpegang. Gitu ada. Sebab kata ahli sunnah jemaah di tengah antara Qadariyah dan Jabariyah. Pada zahirnya Qadariyah, pada batinnya Jabariyah. Pada zahirnya Qadariyah, pada batinnya Jabariyah. Tapi pada zahir sahaja Qadariyah. Hakikinya tak ada, hamba tak ada. Itu usaha hamba pun tak ada. Ada hakikinya tidak ada. Tapi jadi peseng, ini orang yang bidang usuluddin ni bukan bidang syariah. Bukan bidang tasawuf ke, bidang tafsir ke, bidang hadis ke, bukan. Ini bahagian bidang usuluddin. Ahli sunnah wal jamaah berpegang hamba ada ikhtiar usaha tetapi tak boleh bekal. Tapi ikhtiar usaha hamba ni zahir dan batin. Kita ahli sunnah ikhtiar usaha hamba pada zahir saja. Batin tetap segala-galanya qada termasuk ikhtiar usaha pun qada. Batinnya Jabariyah, betul lah Jabariyah lah hakiki. Gimana? Dia yang pertama nak tulis macam mana? Dia sekarang kita sekarang ni Qadariyah sebenar memang itu usaha hamba sendiri. Sebab gerak dia yang hamba ni sendiri sudah mari daripada kudrah. Kudrah ni bukan hanya menghasilkan, kudrah ni juga yang menjadikan itu usaha. Itu Qadariyah. Maknanya boleh memilih kerana Tuhan letak dah IQ di akal. Boleh bergerak usaha kerana Tuhan letak dah kudrah di hamba. Berhasil usaha, kudrah yang buat. Itu Qadariyah. Memang daripada hamba semata-mata, tapi dengan kudrah yang Tuhan jadikan di hamba. Adapun Jabariyah, hamba tidak ada sebarang peranan, Tuhan belaka. Ahli sunnah berpegang hamba ada ikhtiar usaha tapi tak boleh bekal. Tapi macam mana kedudukan ikhtiar usaha hamba ni?
Khawatir, hadisun nafsi, hamun, azmun. Khawatir, lintasan. Hadisun nafsi ni, lintasan hari itu kita sudah ya dah. Itu hadisun nafsi. Lepas tu, naik sampai tahap hamun. Pada hati ni, berat sebelum nak buat. Azmun, nekat nak buat. Dia khawatir, lintasan di hati. Kemudian hadisun nafsi, hati ni sudah ya tak ya hadisun nafsi. Hamun, berat sebelah hati untuk melakukan. Ada khawatir lintasan ni pun keesaan pada perbuatan. Allah yang buat terlintas di hati. Sama Allah ikhtiar pilihan Allah tak ke? Apa ni tak jadi tak? Banyak kata. Kalau caca mungkin ni kata banyak lebih. Kata banyak. Apa? Serakoh ke apa? Sekarang ni kita balik pada keesaan pada perbuatan. Bukan kata ikhtiar ni perbuatan Allah. Terdetik di hati pun perbuatan Allah dah. Hak tadi saya sebutkan, dia ada khatir, dia ada hadisun nafsi, ada hati kita ni, dia ada hamun, dia ada azmun. Dia ada 4 peringkat. Khatir ni mari lah sekejap je hilang. Hadisun nafsi ni sudah hadis sunnah sudah bercakap dalam hati, nak buat tambah buat, nak buat tambah buat. Hak ni khatir ni lintasan, nak buat hilang. Hak hadis nafsi ni nak buat ke tidak, hadis nafsi. Hamun ni mana berat sebelah sama nak buat ataupun tidak. Azmu ni nekat, memilih untuk melakukan. Mana ni? Sekarang ni khatir ni pun perbuatan Allah dah. Sekalian, tidak terkecuali pun sebesar zarah. Dia kena mati di situ dulu, baru kita bicara bab istiusaha ahli sunnah jemaah macam mana, qadariyah macam mana, jabariyah macam mana. Kita kena mati dulu di tauhid kita, mengesakan Allah pada perbuatan, tidak berlaku perbuatan melainkan perbuatan Allah, sehingga khatir terlintas di hati pun perbuatan Allah. Hak ni saya baca dalam kitab Minhajul Abidin tu. Hak di Masjid Abidin hak malam Khamis tahun 4 bulan orang cerita. Saya baca dalam kitab tu, tidak berlaku di bumi, di langit, terlintas di hati, berkelip mata mandang, melainkan qada dan qadar Allah. Terlintas di hati khatir ni qada dan qadar Allah, berkelip mata qada dan qadar Allah. Kalau berkelip mata qada dan qadar Allah, usaha tambah telahlah keesaan pada perbuatan qada dan qadar Allah. Dan kalau gitu kau Jabariyah, memang hakiki Jabariyah. Khatir terlintas di hati pun qada dan qadar, terlintas di hati pun keesaan pada perbuatan Allah buat. Lepas tu ikhtiar pilihan hati. Kalau kata berkelip mata memandang, dan kita disebut nadi bergerak, keesaan Allah pada perbuatan qada dan qadar, dan usaha gerak dia hamba ni. Gimana? Lepas tu saya selalu ulang dua perkara. Yang pertama, qada jahat. Perkara jahat, qada qadar Allah. Dia dualah, qada perkara jahat, qada qadar. Kemudian hak berkaitan dengan ikhtiar dan usaha ni, nak jadi ahli sunnah ni payah. Cuma antara perkara jahat qada qadar dengan nak mati ikhtiar usaha ni, lebih payah ikhtiar usaha. Lebih payah ikhtiar usaha. Perkara jahat qada dan qadar cukup mudah, sebab rukun iman yang ke-6 tajuknya begitu dah.
baik, jahat, qada dan qadar. Mudah. Mudah. Tapi berpegang perkara jahat bukan qada qadar, tu sesak atas darat orang panggil. Tapi sesak ni kalangan orang di majlis surau ni. Hak saya jumpa dah bukan jumpa orang wakah. Orang yang istiqamah berjumpa waktu, belajar bertahun-tahun dah dengar. Akhirnya perkara jahat bukan qada qadar. Itu rukun iman yang keenam, terang nyata baik jahat qada qadar. Tapi itu satu hak banyak terpesong. Tapi mudah waktu kita nak cerita. Baik kita usaha. Qadariyah, Jabariyah. Lepas tu ahli sunnah ni pula terkadang tak jadi ahli sunnah. Tapi nak kata Qadariyah, tidak. Nak kata Jabariyah, tidak. Ahli sunnah pun tidak juga. Satu selok dengan dua-dua aikim cerita bab Qadariyah, Jabariyah, ahli sunnah. Qadariyah pun tak betul, Jabariyah pun tak betul, ahli sunnah pun tak betul. Mana ahli sunnah? Hak Qadariyah. Itu ahli sunnah. Hak ahli sunnah sebenar dia kata Jabariyah. Lepas tu dia kata Qadariyah tu hak kamun fasih tadi. Hamba bekas sendiri-sendiri yang tidak berkait dengan kudrah yang Tuhan jadikan dari hamba. Hak kapik ijma ulama tadi kata tu Qadariyah. Hamba bekas dengan kudrah yang Tuhan letak dari hamba. Itulah ahli sunnah. Hamba perbuatan hamba tak bekas. Bukan perbuatan hamba pun hak Tuhan juga. Hak tu dia kata Jabariyah. Kita kata tu ahli sunnah. Jadi tokoh bimbo sekali. Hak Qadariyah yang sebenar dikatakan sebagai ahli sunnah wal jamaah. Ahli sunnah jamaah sebenar dikatakan Jabariyah. Itu dah dia aikim. Tajuk Usuluddin, tajuk khah Usuluddin. Dan saya sebut tadi tu, hak bukan ahli sunnah jemaah dalam bab ikhtiar usul ni, bagian Usuluddin juga. Sekarang betul lah kita berpegang hamba ada ikhtiar usaha tetapi tidak bekas. Ikhtiar usaha hamba ada ni, ada pada zahir je, majazi sahaja, dipanggil ilusi sahaja. Ayo apa? Temporary apa? Dah, saya tukar sama dua tu. Temporary ke temporary? Temporary ke apa? Temporary. Gitu. Patut orang kata ikhtiar usaha ni temporary je, bukan ada sungguh pun. Baik orang tua pula pandai. Ilusi saja, majazi saja. Itu bahasa kita, majazi. Mana pun majazi, letak je pada zahir. Batin hakikinya qada belaka. Kalau lah itu usaha pun qada, tak ada benda hamba, memang ada benda. Jabariyah lah, memang hakiki Jabariyah. Payah nak betul. Ada orang mengajar seorang tu, dia keras macam lagi dengan pahaman terpesong, mensyirikkan Allah pada perbuatan orang panggil. Jadi bagian Allahnya di mana? Hanya berkesan saja bagian Allah. Bagian itu usaha ni hamba sungguh-sungguh. Masih lagi mensyirikkan Allah pada perbuatan. Masih lagi tidak ada sekalian qada dan qadar. Jadi sekarang kita memilih, hak kita bukan Allah. Kita gerak diam, hak kita bukan Allah. Berhasil bawa Allah. Dah banyak mana hak Allah Taala. Cuma Qadariyah berhasil pun hak hamba. Pilihan pun pilihan dan perbuatan pun hamba, berhasil pun hak hamba. Hak terpesong tadi yang dia mengaku dia ahli sunnah, berhasil je perbuatan Allah. Tapi itu usaha ni hamba. Jadi banyak mana hak hamba? Hak Allah Taala banyak mana? Jadi mensyirikkan Allah pada perbuatan. Mana kita berpegang keesaan pada perbuatan?
Mana kita berpegang? Sekalian qada dan qadar. Sebesar zarrah pun tidak ada melainkan qada dan qadar. Khatir terlintas di hati pun qada dan qadar. Berkelip mata pun qada dan qadar. Sekalian termasuk ikhtiar dan usaha ni pun batin hakikinya qada dan qadar. Hanya pada zahir sahaja kita wajib berpegang, hamba ada pilihan dan perbuatan. Sebab tu kita nak bicara bab itu usaha kena mati molek. Nak bicara bab itu usaha mati dahulu di keesaan pada perbuatan. Nak bicara itu usaha mati dulu di rukun iman yang keenam, sekalian qada dan qadar. Dia kalau kita hanya mati di rukun iman keenam tanpa huraian, dia akan terundur jadi Jabariyah. Ada ni. Kita hanya mati di tajuk rukun iman yang keenam, sekalian qada qadar, makhluk tidak ada sebarang pilihan dan perbuatan, Tuhan belaka, ada atur molek baik tak usah, dia akan terundur jadi Jabariyah. Dan memang hakikinya Jabariyah. Tapi kenapa salah Jabariyah? Sebab Quran menyandar kepada hamba, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Akan dikau kami yang sembah. Kenapa Tuhan sandar kepada kami walau kami tak ada apa satu? Jangan duk tanya kerjaan Allah Subhanahu wa taala. Kami tak ada sebenarnya, tapi kenapa Allah Taala sandar kepada kami? Kenapa kami tak ada? Fatihah kita macam mana? Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa kita mulai dengan nama Allah? Sebab hak Allah Ta'ala belaka, tak ada orang kita ni. Susuli pula dengan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kenapa dimulai dengan Alhamdulillah? Sekalian pujian tertentu bagi Allah, sebab hak dia belaka. Allah mana ni? Rabbil Alamin, Tuhan bagi segala-gala makhluk ni. Allah Tuhan. Mana pun Allah Tuhan, hak dia belaka. Ini balik pada rukun yang keenam. Barulah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Allah menyandarkan sembah tu kami. Hakikatnya kami tak ada, tapi oleh kerana Allah Ta'ala sandar kami, maka ahli sunnah wajib berpegang dengan akidah hamba ada pilihan dan perbuatan. Tidak berpegang jadi Jabariyah. Walaupun hakiki sebenarnya memang betul tak ada pilihan dan perbuatan, tapi bercanggah dengan ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ayat lain banyaklah. Laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Manfaat bagi seseorang atau usaha kebaikan yang dilakukan, mudarat atas seseorang atau usaha kejahatan yang dilakukan. Siapa yang usaha? Seseorang yang usaha. Quran kata seseorang usaha, maka kita berpegang dengan akidah Al-Quran. Kita pun berpegang hamba ada ikhtiar dan usaha. Tapi itu usaha hamba ni bagaimana? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hak Allah Ta'ala belaka. Qul kullu min indillah. Kata Nabi Muhammad, sekalian perkara daripada Allah. Itu usaha pun daripada Allah. Rukun yang kena Allah khaliqu kulli syai'. Allah yang menjadikan sekalian perkara. Itu usaha pun makhluk Allah Subhanahu wa taala. Terlucu bab itu usaha ni. Lucu Allah sebagai ilah semasa benar, lucu Allah sebagai Rabb, Tuan yang hakiki. Zalikumullahu rabbukum la ilaha illa huwa khaliqu kulli syai' fa'buduh. Di hujung ayat tu khaliqu kulli syai'in, kemudian fa'buduh. Demikianlah sifat-sifat kekuasaan adalah Rabbukum Allah. Rabbukum Allah, Tuhan kamu. Ini Rabb, Tuhan yang hakiki. La ilaha illahu, tiada sembahan sebenar malaikat ia malaikat Allah. Siapa Allah? Khaliqu kulli syai', yang menjadikan sekalian perkara. Allah sebagai Rabb yang menjadikan sekalian perkara, Allah sebagai ilah yang menjadikan sekalian perkara. Sebab Rabb ni Tuhan. Rabb rububiyah ni Tuhan. Asasnya keesaan pada perbuatan. Semua perbuatan itu Tuhan. Allah pula ilah, sembahan yang sebenar, yang bersifat dengan
istighna dan iftikar. Bukan begitu? Ilah sembahyang sebenar bersifat dengan istighna dan iftikar. Yang terkandung bahawa iftikar ini bahawa makhluk tak bekas sama sekali. Kalau pilihan dan perbuatan hak hamba mutlak, maka hamba ketika memilih, hamba ketika berusaha, hamba tidak iftikar kepada Allah sebab hak hamba sendiri. Lucu Allah sebagai ilah yang bersifat dengan istighna dan iftikar. Jadi Allah adalah Rabb, Allah adalah ilah, khaliqu kulli syai, yang menjadikan sekian perkara termasuk diri kita manusia adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ayat pun menyebut fa'budu, maka mengabdikan oleh kamu akan ia akan Allah. Allah perintah kepada siapa? Allah perintah kepada kita supaya mengabdikan diri akan Allah. Sekarang Allah khaliqu kulli syai. Allah Rabb kamu, Tuan kamu, semua perbuatan dia. Allah tiada ilah, tiada sembahyang sebenar melainkan Allah yang bersifat dengan istighna dan iftikar. Semuanya perbuatan Allah. Kemudian Allah perintah fa'budu, maka mengabdikan dia oleh kamu akannya akan Allah. Allah perintah kepada siapa? Kepada kita. Kalau kita tidak berpegang, ada pilihan dan perbuatan, Allah perintah kepada apa? Boleh perintah kepada macam umpama kayu dan batu. Jadi oleh kerana Allah perintah kita ni, maka kita wajib berpegang. Kita yang diperintah ni ada ikhtiar dan usaha. Sebab Allah perintah. Ni Allah perintah. Tapi hakikinya Allah yang menjadikan sekalian perkara. Allah yang menjadikan sekalian perkara. Tapi kenapa Allah perintah pula? Fa'budu. Bila Allah perintah kita, berarti kita ada ikhtiar dan usaha. Wajib berpegang, kita ada ikhtiar dan usaha. Tapi hakikinya ada ke tak? Tidak ada. Kenapa Allah perintah kepada kita yang tidak ada apa-apa? Jaluk tanya kerjaan Allah Subhanahu wa taala. Ini ayat ni hak Tuhan belaka, kemudian perintah kepada hamba. Sama dengan ayat hak tadi kita sebut suratul Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin, hak Tuhan belaka. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, sandar kepada hamba. Itu satu surah ayat yang lain. Satu ayat. Wa ma ramaita iz ramaita walakin Allah harama. Walakin Allah harama. Tidak melontar pasir engkau ya Muhammad ketika engkau lontar. Akan tetapi Allah yang memasukkan pasir ke dalam mata orang kafir dalam peperangan Hunain dengan Puak Hawazin selepas pembukaan kota Mekah. Cuba tengok ayat ni. Tidak melontar pasir engkau ya Muhammad. Masa tu tentera Islam agak berkecamuk. Jadi Nabi SAW dia ambil pasir, genggam, Nabi pun lontar masuk ke dalam mata orang kafir. Maka orang kafir nak berperang macam mana kalau mata masuk abuk, masuk pasir? Bukan abuk ni, pasir pula. Pasir nak dibuka mata, muka tajam. Sekarang ni Tuhan kata tidak melontar pasir engkau ya Muhammad ketika engkau lontar. Akan tetapi Allah lah yang melontarkan pasir, Allah lah yang memasukkan pasir ke dalam mata orang kafir. Tidak melontar pasir engkau ya Muhammad. Itu hakiki dia. Ketika engkau lontar tu pada zahir. Jadi kita berpegang Nabi ada ikhtiar usaha pada zahir. Hakikinya hak Tuhan belaka juga ikhtiar usaha Nabi pun. Mana hakikinya? Tidak melontar pasir engkau ya Muhammad ni hakiki. Izramaita, ketika engkau lontar pada zahir juga. Kita ni ada amat ada tak nampak. Saya dengar dalam TV, wa ma ramaita iz ramaita. Tidak melontar pasir ketika engkau lontar. Sebab apa? Sebab bekerjasama antara perbuatan Allah dengan perbuatan Nabi Allah. Dia buat syirik pula situ. Tuan TV. Tidak melontar pasir engkau ya Muhammad. Allah yang melontarkan pasir.
Izramaita ketika Allah kelontar. Sebab apa? Sebab situ ada kerjasama antara perbuatan Allah dengan perbuatan Nabi. Tukang mutasir pada perbuatan gitu. Digi hurah kot tu. Susah kata. Tapi sebenarnya hak syirik seumpama tu lebih mudah. Hak paling mudahnya Qadariyah. Ngaji tak faham, mudah jadi Jabariyah. Tak ngaji, mudah jadi Qadariyah. Pakai akal, mudah jadi Qadariyah. Hak berat lagi ni, mudah jadi kafir, tak ada kaitan pun dengan kudrah yang Tuhan jadikan di hamba. Hamba bekas sendiri. Tidak berkaitan dengan kudrah yang Tuhan letak di hamba. Itu bukan Qadariyah, itu kafir ijma' ulama. Boleh jadi gitu kalau tak belajar. Tapi kalau belajar tak kemah, dimudah terundur jadi Jabariyah. Kemudian di ayat yang lain pula, satu ayat wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Dan bermula Allah yang menjadikan kamu dan Allah yang menjadikan barang yang kamu perbuat. Makna barang yang kamu perbuat, siapa yang jadikan? Siapa yang jadikan? Allah yang jadikan. Dan bermula Allah yang menjadikan kamu dan Allah yang menjadikan barang yang kamu perbuat. Barang yang kamu perbuat tu kamu tak bekal, Allah yang menjadikan. Tapi Tuhan kata tak kamu. Sebab Tuhan kata kamu pada zahir. Maka bila Tuhan kata kamu perbuat, kita wajib berpegang hamba ada pilihan dan perbuatan. Sebab Tuhan kata kamu perbuat, tapi barang yang kamu perbuat Allah yang bekal. Tapi apa yang kamu perbuat tu tetap keesaan pada perbuatan qada dan qadar Allah Subhanahu wa ta'ala. 10.30 dah. Kejap. Sekejap berdiri daripada duduk kalau gitu. Dah. Tak ni pukul 10 ni. Tengok 10.30 dah. Sedap. Haji kata pukul sebelah. Duduk cangok sedap pukul sebelah. Duduk cangok pukul sebelah. Jadi kita di sini nak faham molek. Kita hanya berpegang ada itu usaha hanya pada zahir. Hakikinya balik pada keesaan pada perbuatan. Hakikinya balik pada rukun iman keenam sekalian qada dan qadar. Bukan pilihan khatir terlintas di hati pun perbuatan Allah qada dan qadar. Pilihan hamba sama telah qada dan qadar. Makna hamba tidak ada apa-apa. Tak ada lah sebab hak Tuhan belaka. Tapi wajib berpegang ada. Sebab Quran sandar kepada hamba iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kenapa Allah sandar pada hamba walau hamba tak ada apa-apa? Jangan ditanya pekerjaan Allah, kita akan ditanya pada hari akhirat. La yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Jangan ditanya pekerjaan Allah, kamu yang akan ditanya pada hari akhirat. Itu je. Jadi maknanya kita cerita bab ahli sunnah ni, hamba ada itu usaha tak boleh bekal. Hamba ada itu usaha seperti Qadariyah, tak boleh bekal seperti Jabariyah. Tapi kena baik hamba ada itu usaha bukan sebenar-benar seperti Qadariyah. Sebab Qadariyah itu usaha hamba zahir dan batin. Ahli sunnah hamba ada itu usaha pada zahir je. Hakikinya qada dan qadar hak Tuhan belaka. Gitu je. Hak saya sebut golongan interpretation tadi ni, nak kata Qadariyah tidak, sebab dia kata tak boleh bekal. Dia tu tak boleh bekal. Kalau dia boleh bekal. Nak kata Jabariyah tidak, sebab masih lagi berpegang hamba ada pilihan dan perbuatan. Nak kata Qadariyah, golongan terpesun ni berpegang tak boleh bekal. Qadariyah boleh bekal, tak jadi Qadariyah. Nak kata Jabariyah tidak juga, sebab mereka berpegang Allah hamba ada pilihan dan perbuatan. Tapi ahli sunnah kedak, bukan ahli sunnah. Sebab apa? Sebab itu usul ni hak hamba sungguh-sungguh, cuma tak bekal saja. Itu bukan ahli sunnah.
pada ni. Jadi bab itu lebih payah nak banding dengan bab ketentuan jahat. Tapi dua tu lah hak paling banyak terpesong. Bab ketentuan jahat dan bab ikhtiar dan usaha. Qadariyah pun ada, Jabariyah salah pengajian. Hak makam zaud dalam kitab hikam, hak makam zaud dalam kitab adul nafi bukan suruh lakon. Jabariyah ni berpegang. Hak tu Tuhan yang lenyapkan di basirah, jangan duk lakon. Jangan duk mu Tuhan jangan. Kita ahli sunnah wajib berpegang hamba di pilihan dan perbuatan. Tapi sampai maqam zaud, Allah yang lenyapkan di basirah mereka. Tidak ada mereka, hanya ada Allah. Mereka bukan Jabariyah, tapi mereka ahlul kashfi. Orang sampai maqam mukasyafah, aulia ilah. Tapi jangan duk lakon. Nak mu Tuhan dia lakon. Jadi Jabariyah lalu dah. Kena pacak di akidah, hamba ada pilihan, hamba ada perbuatan, walaupun hanya pada zahir, walaupun hakikinya tidak ada, tapi wajib berpegang. Jangan duk mu Tuhan gitu. Sampai peringkat Allah lenyapkan di basirah, tidak ada dah mereka, hanya ada Allah. Itu maqam aulia, dipanggil ahlul kashfi. Tapi kalau lakon tunduk jadi Jabariyah, mu Tuhan, tidak berpegang, hamba ada pilihan dan perbuatan, Jabariyah lalu dah sesat akidah. Wajib berpegang, hamba ada pilihan dan perbuatan. Tapi pilihan dan perbuatan hamba bukan setakat air bekah, bukan diri perbuatan pilihan dan perbuatan hamba, tetap hak Tuhan belaka. Mana? Sesat minggu ni, minggu depan ulang pula. Gitulah biasanya. Tak apalah kalau orang-orang hok cepat-cepat tu, hok cepat faham tu, sabarlah. Kita kena rai juga orang-orang hok ni hok baru-baru, hok pertama kali kena rai juga. Kalau kita orang hok semodah kita pula jenis apa, pick up. Kau nak pick up? Pick-up. Bukan pick-up memikat ni. Apa? Pick-up laju pemahaman. Kita sabarlah sebab kita nak kena mati molek ni, sebab tak kena ahli sunnah jemaah amal ibadah tidak akan diterima oleh Allah. Kita nak masuk bulan Ramadan ni, nak masuk bulan suci ni, biar akidah kita akidah yang suci, akidah ahli sunnah wal jemaah. Ada ni tambahan pula, kita ni ada live FB pula. Jadi luah jadinya. Ada live jadi luah. Jadi mana kalau saya ulang-ulang pun, hak mana hak kemah tu, sabarlah. Kita kena rai juga orang-orang hak baru-baru, hak nak wi pegangan insya-Allah. Cuma kita nak wi biar jadi, boleh macam sebut semua lah. Kita belajar ni bukan fardu ain, kita nak wi jadi, kita boleh menjelaskan, boleh menghuraikan. Hak tu hak fardu kifayah. Bukan setakat saya faham. Cuba cerita tak pandai. Ada mesin tu. Tapi tak apa dah. Untuk fardu ain tak apa dah. Tapi kita tak mahu gitu. Kita nak sampai peringkat kita boleh hura kepada anak cucu kita sendiri. Kita nak gitu. Hak tu hak fardu kifayah. Hak fardu ain setakat selamat diri, tidak boleh menyelamatkan anak cucu. Anak cucu kita, bekalan kita. Kalau anak cucu kita tidak berpegang akidah sebenar, bukan bekalan kita. Walaupun anak cucu kita sembahyang dok tinggal, puasa dok tinggal, makna rajin wa amak sunat, tapi bukan bekalan. Sebab apa? Tidak berpegang dengan akidah Ahlussunnah Jamaah, amal ibadahnya tidak diterima, dia tak ada pahala, kita pun tak ada pahala. Ibu bapa, anak cucu wa amal ibadah berpahala, automatik kita pun berpahala. Anak cucu wa amal ibadah berpahala sahaja, automatik kita ada pahala. Tapi kalau anak cucu kita bukan akidah Ahlussunnah Jamaah, tidak berpahala, kita pun tidak berpahala, tak ada bekal akhirah kita. Ya, kita boleh menghuraikan macam mana pegangan Ahlussunnah Jamaah, Qadariyahnya macam mana, Jabariyah macam mana. Kemudian hak tadi tu pula tu, berpegang hamba ada pilihan dan perbuatan, hanya zahir sahaja, hanya ilusi sahaja, temporary sahaja. Hakikinya sekalian qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Habis. Mana kita tengoklah minggu depan macam mana. Mungkin saya akan whiteboard, mungkin tak tulis dah, mungkin apa ni, ulang balik lah. Terutama sekali hak Qadariyah pun bukan, Jabariyah pun bukan,
ahli sunnah pun tidak. Nak gitu. Pandai ni. Qadariyah bukan. Jabariyah bukan. Alhamdulillah selamat dah. Tapi ahli sunnah pun tidak juga jadinya. Masih lagi mensyirikkan Allah pada perbuatan dengan bahawa itu sehamba tu mutlak, cuma tak bekas sahaja. Itu bukan akidah Ahlussunnah Jamaah yang mengesakan Allah pada perbuatan sekalian qada dan qadar Allah. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aftah alaina futuhal arifin. Allahumma allimna ilma akdamin wa fahimna famas sabiqin warzuqna ruqat talibin. Allahumma zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.